perjalanan. Okey. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Okey, baik. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah waftah alaina hikmataka wa nishur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih semua. Dah habis kelas Boleh buat kerja masing-masing. Faham Faham? Belum lagi dah. Ha? Faham tak? Belum lagi. Faham tak? Asyad faham, Asyad? Ilmi faham? Lagi lah adik guru kelas. Belum lagi? Ingatkan awak dah faham. Aduh lah, ingatkan dah faham dah. Aminah dah faham dah? Belum. Belum. Wazif? Wazif dah faham, Wazif? Mana Wazif ni? Wazif dah faham? Wazif dah faham, Wazif? Dah belajar dah. Dah belajar dah? Awak dah nak buang ni? Cikgu ajar guna Google Meet ke? Oh, cikgu awak dah buat Google Meet tajuk ni. Awak dah sampai tajuk apa? Tak silap dah. Tak silap. Tak silap tajuk apa? Tajuk apa tu? Isi padu kot tak silap. Isi padu apa? Jauhnya. Setiap kelas cikgu awak buat Google Meet ke dia bagi link YouTube? Setiap kali dia ajar? Ada YouTube. Kadang-kadang Google Meet. Kadang-kadang Google Meet lah. Yalah. Okey Jadi kalau dengan Cikgu Saimi ni memang Google Meet lah. Sebab Cikgu Saimi tak nak anak murid Cikgu Saimi berlari sendirilah. Kalau tengok YouTube tu kadang-kadang kita tak boleh nak tanya, tak boleh nak soal jawab kan? Semalam Wazir tanya, Kampung Belemang tu kat mana? Lepas tu cikgu tanya Wazir pernah kan naik Jambatan Muar kan? Tapi Cikgu Saimi tak habis cerita. Okey, Wazir. Daripada Jambatan Muar yang Wazir naik lalu tu, daripada Jambatan Muar tu nak ke Kampung Belemang lagi 15 atau 10 minit je. Dah tak jauh dah. Maksudnya tak jauh lah. 15 minit. Wazir boleh bayangkan lah jarak 15 minit tu macam mana. Tak jauh Okey. Apa yang best kat Belemang ni? Ada rambutan, ada buah dokong, ada buah manggis, ada durian, kalau musim udang, ada udang galah. Wazir boleh tengok udang galah dekat YouTube nanti. Boleh search. Belemang pun ada udang galah. Semalam cikgu baru makan udang galah. Rezeki ada orang bagi. Digoreng Okey, baik. Kita wah, sedap. Sedap le. Cuba tanya Asyad. Asyad, sedap tak udang galah Asyad? Kesarah. Helmi. Awak pernah makan udang biasa tu kan? Udang yang ibu masak kan? Ada. Udang galah ni isi dia lebih kenyal. Lebih manis. Dia liar bukan bela punya. Okey. Silap lah. Tak apalah, nanti kalau ada rezeki kalau balik kampung sini, kita pergi dengan Mia. Kita pergi jalan-jalan kampung Belemang. Kalau musim udang, kita boleh biar. Biasanya musim udang ni bulan 12, bulan 1 lah. Bulan 1, bulan 2 lah kalau kat Belemang ni. Daripada bulan 12 tu 1, 2. Baru masuk bulan 5, musim durian. Okey. Ni durian dah habis dah. Tahun depan kita jumpa pula. Okey, baik. Kita masuk tajuk darab buang. Sedia semua? Sedia. Okey, darab buang. Okey, kita tengok Kami menerima bantuan 2,800 orang. Wah, banyaknya Seorang murid dapat RM2,800. Okey, dia tanya berapakah jumlah bantuan bagi 5 orang murid di atas? Maksudnya apa? 5 orang darabkan dengan 2,800. Maksudnya setiap orang dapat 2,800. Okey, 2,800 darab dengan 5. Jelas So macam mana nak darab? Tu contoh darab dia lah. Nampak tak tu yang didarabkan tu? Sekejap cikgu kopikan. Tu. Okey. Kita tengoklah satu contoh kan. Okey. Faham 2,800 satu contoh dia. Cikgu, kenapa nombor 5 kat depan? Salah ke? Tak, dia tak ada masalah pun Jangan cemas bila tengok nombor macam itu. Ada murid cemas pengalaman cikgu ajar matematik, bila nampak nombor macam itu murid cemas. Macam mana nak buat? Tak ada masalah. Macam biasa.
Wazif hari ni sekolah kan? Betul tak Wazif? Wazif? Betul. Anak tak ada kelas ke Google Meet ke? Baru habis tadi. Oh, baru habis saja apa? Mia? Tengah ada BM. Habis tak masuk kelas ke? Aminah daripada Kempas, Fakihah, tak ada kelas? Tak ada. Jangan tak masuk tadi sebelum cikgu on kelas ni, sebelum cikgu onkan kelas cikgu ni, okey. Cikgu tengok status Facebook kawan cikgu, dia ngajar sekolah menengah sekolah menengah dia ngajar sekolah menengah. Murid dia ada 32 orang. Okey, hari ni dia ngajar, cikgu tengok tadi dia ajar segitiga segitiga dalam bulatan lah. Okey. Matematik juga dia ngajar. Dia tulis kat situ, cikgu dah siap sedia untuk mengajar. Murid yang masuk 9 orang daripada 32 orang. Jadi 9 orang je ada. Yang lainnya bagaimana? Jadi kalau awak ada kelas Google Meet cikgu minta kita hormat dulu cikgu kita yang sebenar dulu. Kalau ada kita join cikgu tu. Kalau dengan cikgu Semi jangan risau. Selepas habis kelas cikgu Semi akan bagi Google Meet. Tapi cikgu faham murid-murid lebih suka secara live. Betul tak? Boleh berbual, boleh bercakap, betul tak? Kalau kita tengok rakaman tu lain perasaan dia, betul tak? Betul. Kan? Lain kan tengok rakaman kan? Tapi tak apa apa pun ingat pesanan cikgu Semi. Kita kena hormat dulu cikgu yang sekolah kita. Jangan buat macam kawan cikgu Semi tadi. Cikgu tu, nama dia Cikgu Farhan. Dia macam sedih lah, dia kecewa lah. 9 orang, dia dah lah sekolah menengah. Muridnya sekolah menengah, 9 orang je masuk daripada 30 orang. Dia nak belajar macam mana tu, nak ambil peperiksaan sekolah menengah, peperiksaan SPM tetap ada Jadi cikgu harap itu jadikan contoh pengajaran pada murid tahun 4 yang sama cikgu Semi ni. Dengan cikgu Semi ni bukan belajar subjek math je tak. Apa yang cikgu Semi boleh cerita, boleh jadikan pengajaran sebab murid-murid cikgu Semi pun dah merasa macam mana sekali hebat pun, walaupun duit dah banyak sekalipun, duit tak ada sekalipun, apa sekalipun, ilmu tu lah. Dalam peribahasa apa ilmu kata? Ilmu tu penyuluh kan. Ilmu tu sebagai penyuluh kehidupan, cahaya kehidupan kan. Jadi memang kena tuntut ilmu. Apa juga ilmu yang ada dekat dunia ni. Okey, baik. Okey, itu saja tazkirah daripada Ustaz Saimi. Okey, kembali kepada Cikgu Saimi pula, cikgu matematik. Tadi jadi ustaz kejap. Okey, 5 darab sifar. 5 darab sifar. Alright. Sifar. Okey, 5 darab 8. 40. 40. Okey, 5 darab 8, 40. Tambah 4 di atas. 5 darab 2, 10. 10 tambah 4, 14 itu. Okey, boleh nampak Yang ini darab bentuk lazim ni, tak ada masalah Helmi boleh Helmi? Mana Helmi cikgu? Helmi boleh Helmi? Boleh. Helmi, Kaisar Helmi, Arni, darab bentuk lazim dah boleh? Boleh. Cikgu harap Helmi dengan Arni darab bentuk lazim mesti semakin mahir dan semakin cekap lah. Tulisannya mesti kemas, kedudukannya mesti kemas. Okey, ini contoh darab dengan 1 digit lah. Yang ni tak ada apa masalah. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, B tu. Kita tengok yang B tu. Sedia semua? Sedia. Kita pergi satu-satu Kita pergi satu-satu. Yang mudah ni pun tetap cikgu nak terangkan. Walaupun cikgu tahu ada daripada murid-murid yang ada depan cikgu ni bersama cikgu ni dah boleh buat dah. Tapi cikgu nak tunjukkan juga. Yang bawah-bawah nanti selepas-lepas ni ada yang benda penting-penting yang cikgu Sami nak kena terangkan kepada awak. Murid-murid kena dengar dan simpan dalam memori minda masing-masing. Simpan dalam disket pen drive dalam otak kita. Okey. 34 orang murid menerima bantuan yang sama seperti di atas. Hitung jumlah bantuan itu. Tadi 5 orang. Kemudian ada lagi 34 orang lagi terima bantuan yang sama. Apa bantuannya? Setiap murid menerima RM2,800. Kemudian lepas 5 orang dapat, ada lagi murid dapat iaitu seramai 34 orang murid. Jadi dia minta kita hitung jumlah bantuan itu. So, 34 orang murid yang menerima, setiap orang dapat RM2,800. Betul? Kita darabkan dengan 34 orang. Sedia semua? Apa beza yang tadi? Apa beza dengan yang ni? Yang tadi kita darab dengan 5. Yang ini kita darab dengan 34. Maka yang ini akan jadi 2 tingkat. Betul tak?
4 darab sifar-sifar, 4 darab sifar-sifar, 4 darab 8, 32. Tambah 3 di atas, 4 darab 2, 8, 8 tambah 3. 8 tambah 3, 11. 3 darab sifar-sifar, 3 darab sifar-sifar, 3 darab 8. 24 tambah 2 dekat atas. 3 darab 2, 6. 6 tambah 2. 8. Ha? 6 tambah 2 lah 8. Okey, bila dah jadi ni kita garis cantik-cantik, kemas-kemas handsome. Letak operasi tambah. Sifar tambah sifar tak ada apa bersifar tambah sifar sifar 2 tambah sifar 2. 1 tambah 4 5, 1 tambah 8 tu 7. Jadi RM. Cikgu. Ya saya. 9 cikgu. 8 tu 9. 9. Astaghfirullahalazim. Laju dah tercuai. 1 tambah 8 9. Jadi kita dapat apa jumlah wang kita? Terima kasih Asyad dan kawan-kawan. 95,200. 95,200. Itulah jumlah wang untuk bagi kepada 34 orang murid. Murid-murid, tadi kita darab dengan 1 digit. Sekarang kita darab dengan 2 digit. Okey, 2 nombor. 34. Okey, cikgu bukan nak cakap apa-apa. Tak ada cakap apa-apa. Cuma cikgu nak tunjukkan saja untuk kita ingatkan. Okey, Waalaikumsalam. Tak apa, Rabia. Okey, yang penting masuk kelas. Cikgu, tak kira awak masuk lambat ke cepat ke. Awak masuk kelas cikgu je, cikgu dah happy dah. Bersemangat cikgu. Kalau murid masuk kelas tu rasa happy kan. Lagi ramai, lagi happy cikgu. Semangat cikgu nak ajar. Jadi, dua ni adalah contoh yang 2 tingkat. Okey, jom kita tengok yang seterusnya. Ada apa-apa nak tanya tak sebelum tu? Darab dengan 1 digit, darab dengan 2 digit. Cikgu nak tanya. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Okey, murid-murid. Cuba tengok yang cikgu petakkan tu. Dekat skrin tu. Nampak tak cikgu petakkan tu? Abang. Okey. Ngantuk, Abuk. Ngantuk Okey, baik. Murid-murid, itu adalah bentuk apa? Darab bentuk kekisi ataupun bentuk letis. Cikgu, bolehkah saya nak darab bentuk itu? Boleh, tetapi apabila selesai darab, jawapan mesti dikeluarkan. Mesti ditulis semula. Okey, kalau murid-murid tulis dalam bentuk lazim, murid-murid tak tulis balik jawapan, tinggalkan dalam jawapan kat bawah, itu betul, diterima. Tapi kalau murid-murid buat dalam bentuk letis, bentuk kekisi, tolong ingat pesanan Cikgu Suhaimi. Kalau kita buat dalam bentuk kekisi, bentuk letis ni, kotak-kotak ni, darab, tak boleh tinggalkan dalam jawapan dekat bawah kotak tu. Kita kena tulis balik macam kat bawah dia ni. Yang cikgu petakkan yang ni. Ni. Kena tulis macam gini. Kena tulis. Okey. Kena tulis jawapan dia. Itu adalah syarat kekisi. Okey. Baik. Okey. Pusat alat senaman sihat. Apa ni? Wah, ini untuk buat seat pack ni kan. Okey, baik. 1 basikal senaman. Wah, basikal senaman ni musim Covid tak boleh nak berbasikal Boleh je kan. Cikgu tengok ada je orang buat basikal petang-petang kan pakai mask. Ni kalau nak berbasikal dalam rumah lah. Okey. Harga sebuah basikal mainan senaman ni RM5,095.30. Betul? Betul. Betul lah. Okey, soalan tanya kita. Berapakah bayaran bagi 10 buah basikal yang sama? Dia tanya apa? Dia tanya apa? Dia kata Arsyad nak beli 10 basikal yang sama. 1 untuk dia, 1 untuk ibu, 1 untuk Arsyad, 1 untuk Zikri, 1 untuk ahli keluarga dan last sekali yang ke-10 untuk Cikgu Suhaimi. Amin. Nanti Arsyad dah besar, dah jadi doktor kan. Duit dah banyak kan. Kerja dekat hospital Muar. Hello, Assalamualaikum Cikgu Suhaimi. Cikgu Suhaimi kat mana? Cikgu Suhaimi ada ni dekat Jambatan Pertama Muar ni, tengah mancing. Saya ni nak balik kerja cikgu. Masa tu dah pukul 5.30 kan. Asyad no. Saya nak balik kerja ni cikgu. Jom cikgu makan minum je kat Bentayan kan. Dekat bus stand tu kan. Cikgu pun datang kan. Belanja cikgu makan kan. Cikgu saya nak bagi hadiah cikgu. Cikgu saya nak belikan cikgu basikal senaman. Berapa harga sebiji? RM5,095.30. Suka cikgu. Boleh Asyad? InsyaAllah. InsyaAllah. Belajar sekolah pandai-pandai kan. Tahu ada rezeki jadi doktor kan. Jadi doktor dekat hospital Muar kan. Masin oleh cikgu ni rezeki kan. Ni sekarang berapa umur awak? 10 tahun. Lagi 10 tahun, 20 tahun. Tambah lagi 5 tahun, 25. 25 kerja dekat hospital Muar.
Balik kerja pukul 5.30, telefon Cikgu Semi. Cikgu Semi, ngeteh sekejap jom. Okey, kita ngeteh dekat bus stand. Wazi pernah makan dekat bus stand mu? Dah lama tak makan kan Mia kan? Apalah Cikgu Semi asyik cerita pasal makan je. Sian budak-budak yang kat JB tu. Mana JB? Siapa budak-budak JB? Akilah, Fakihah, Aminah kan? Mesti tak tahu. Kalau kat JB makan kat mana? Kita makan JB, kita makan kat mana JB. Kita makan dekat The Pinggan. Oh, lama cikgu tak makan kat The Pinggan. Dekat Jalan Datin Halimah tu. Dekat Jalan Tampoi. Kan Akilah kan? Fakihah kan? Aminah kan? Okey, baik, tak apalah. Nanti kita jalan-jalan pergi makan-makan kalau dah habis COVID ni. Okey, so murid-murid, kita tengok ni satu basikal RM5,095.30. Dia nak beli, Arsyad nak beli 10 buah basikal. Jadi kita darabkan dalam bentuk lazim lah. Okey, cikgu tunjukkan dalam bentuk lazim. Yang ini tolong perhatikan betul-betul, tolong dengar betul-betul, berikan tumpuan yang teliti. Ada sesuatu yang cikgu nak kongsikan. Okey, pertama sekali bila ada sen, ada titik perpuluhan sen, biarkan saja dulu. Sila perhatikan betul-betul bagaimana jalan kerja hendak dilakukan. Kita darabkan yang sifar dulu. Sifar darab sifar, sifar darab 3, titik perpuluhan biar dulu. Sifar darab 5, sifar darab 9, sorry. Sifar darab 5, sifar. Sifar darab 9, sifar darab sifar darab 5, sifar. Jelas? Jelas. Satu, okey. Habis sifar, okey. Satu darab sifar. Satu darab 3. Satu darab 5. Satu darab 9. Satu darab sifar. Satu darab 5. Okey. Cikgu harap darab bentuk lazim, murid-murid faham kenapa cikgu mula daripada sini ni. Bila cikgu darabkan satu darab sifar, dia mula kat sini sifarnya. Dia mesti sebaris dengan satu ni. Okey, itu dia punya syarat dia. Jadi cikgu harap murid-murid fahamlah kenapa cikgu buat macam itu. Jangan ada yang tanya lagi, kenapa jadi macam itu. Kemudian nombor yang ke depannya ikut kawan kat depan dia. Ikut bawah, duduk kat bawah nombor yang depan, yang dah ada tu ikut kat bawah dia. Kalau dia terlebih ke depan, itu memang sifat darab bentuk lazim. Jangan keliru lagi. Kadang-kadang ada murid keliru sampai darjah 5. Kenapa jadi macam itu? Maksudnya dia tak belajar betul-betul lah. Masa darjah 3, darjah 4 darab bentuk lazim. Jadi cikgu harap murid-murid yang bersama Cikgu Semi pagi ni tak ada masalah lagi darab bentuk lazim. Okey, bila dah penuh macam ni, kita boleh tambahkan sifar tambah. Sifar tak ada apa-apa, tak ada sifar tambah sifar tambah 3, sifar tambah 5, sifar tambah 9, sifar tambah sifar, 5 tambah tak ada apa-apa 5. Okey, murid-murid, letakkan RM di depan. Sila dengar betul-betul dengan teliti, dengan jelas apa yang Cikgu Semi nak cakapkan sekarang ini. Murid-murid yang dikasihi, sekarang kita darabkan nombor yang ada titik perpuluhan sen, betul tak? Betul tak? Okey, murid-murid. Cuba kita keluarkan titik perpuluhan ni ikut celahan nombor ni. Okey, berapa kali dia lompat tu? Cikgu Sami lompatkan tu. 2. Nak keluarkan dia. 2 TP. Sebenarnya 2 TP ni awak akan belajar di tahun 5, tahun 6. Tapi Cikgu Sami saja nak cerita kat awak sedikit pagi ni. 2 TP. Cikgu, 2 TP tu apa? TP tu ialah tempat perpuluhan. Sebut. Tempat perpuluhan. Jadi kita keluarkan 2 tempat perpuluhan. Murid-murid, dengarlah apa yang Cikgu Sami cakap ni. 2 tempat perpuluhan ni awak akan dengar di tahun 5, tahun 6. Kalau belajar dengan Cikgu Sami lah. Dan kalau cikgu awak ada sebut lah. Tapi kalau dengan Cikgu Sami, insyaAllah. Siapa yang belajar tahun 5, tahun 6, Cikgu Sami akan sebut benda ni. So sekarang ni awak dah ada pengalaman. Pertama, dah pernah dengar 2 TP. TP ni apa? Tempat perpuluhan. So cikgu keluarkan 2 tempat perpuluhan. Bila kita darab dengan nombor perpuluhan, kita kena tengok. Yang atas ni ada titik perpuluhan. Kita keluarkan 2 kali. Maka dekat bahagian jawapan, kita kena masukkan 2 tempat perpuluhan juga. Maka dia akan jadi apa tu? Kita tulis balik jawapan yang terbaru. Okey. RM50,953 sifar sen. Jelas tak murid-murid? Jelas. Bila kita darabkan nombor yang ada titik perpuluhan, kita darabkan sampai habis, kita tambahkan hasil jawapan. Kemudian kita refer balik, kita rujuk balik pada soalan kita. Nombor ni ada titik perpuluhan. Kita tengok berapa kali kita keluarkan dia. 2 kali. Maka kita panggil sebut 2 tempat perpuluhan. 2 tempat perpuluhan itu kita mesti masukkan semula di bahagian
jawapan yang kita dah tambahkan tadi. Jelas atau tidak? Jelas. Jelas. Okey. Cikgu, 5 kalau ilmu. Ya, saya. friend tu tak letak. Apa, Rabia? Friend tu kalau letak nombor tak apa ke? Kalau apa? Semula? Kalau tak letak nombor tak apa ke? Tak letak nombor sen tu sebab ada sifar-sifar. Rabia nak tulis macam gini. Ya. RM5,953 je. Macam gini. Ya. Tak payah tulis titik sifar-sifar. Maksud Rabia macam gitu. Betul? Betul. Hello, Rabia? Okey, baik. Okey, terima kasih Rabia kerana bertanyakan soalan ni. Okey? Okey, tahniahlah, betul lah. Bila Rabia tanya macam itu, boleh ke? Murid-murid apabila dia tak ada sen, titik sifar-sifar, kita boleh tuliskan macam ni ke? Boleh. Tapi kalau belakang ni titik perpuluhan ada 3 sifar, 30 sen, 35 sen ke, wajib tulis. Tapi kalau sifar-sifar tak nak tulis pun boleh, tak ada masalah. Jelas tak semua? Jelas. Okey, terbaik. Tepuk tangan untuk semua. Untuk Rabia sekali. Terima kasih kerana bertanyakan soalan tersebut. Murid-murid yang dikasihi sekalian. Dan sebenarnya, okey, Cikgu Sami juga ada nak tunjukkan kepada murid-murid. Okey. Murid-murid masih ingat lagi tak teknik piring terbang? Ingat. Siapa yang join kelas awal dengan Cikgu Sami? Jangan Cikgu Sami nama sekejap. Siapa murid-murid yang join kelas Cikgu Sami daripada awal dan dia tak pernah miss, sama ada tengok rakaman ataupun join live, pastinya murid-murid pernah dengar piring terbang. Betul tak? Okey. Soalan cikgu, masa bila kita nak guna teknik piring terbang ni? Siapa ingat? Masa kita jumpa operasi apa? Kita akan gunakan piring terbang ni. Darab dengan? Tambah. Tambah tak pakai. Bagi. Darab dan bahagi. Darab dan bahagi darab dan bahagi. Darab dan bahagi dengan nombor apa tu? Nombor 10. 10, 1,000. 100, 1,000, 10,000. Tak kisahlah, 100,000. Asalkan nombor tu sifar dan depannya nombor Nombor 1. Kita akan gunakan teknik piring terbang. Baik, kalau bahagi gerak ke mana? Masih ingat lagi tak? Gerak ke belakang. Bahagi darab. Kalau bahagi gerak ke mana? Darab dulu. Kalau darab gerak ke mana? Ke depan. Garap gerak ke depan. Kita buat anak panah dia macam ni. Okey, kalau bahagi gerak ke mana? Ke belakang. Gerak ke belakang. Itu dia kena. Baik, cuba sekarang kita tengok nombor ini. RM RM5,095.30 kita darabkan dengan berapa ni? 10. Kita darabkan dengan 10. Cikgu, saya terperasan, saya ternampak soalan ini dia darab dengan 10. Boleh tak saya nak guna teknik piring terbang? Saya tak nak buat bentuk lazim. Jawapannya, boleh. Okey, jom tengok sama-sama. Okey, langkah pertama. Nak buat apa? Letakkan pensel kita di atas titik perpuluhan. Titik perpuluhan. Cikgu, kalau nombor tu tak ada titik perpuluhan, nak buat macam mana? Siapa yang kena buat? Saya. Ya kan? Okey. Kalau suatu nombor tu tak ada titik perpuluhan kat mana? Kat belakang. Dekat belakang. Alhamdulillah. Ada yang ingat. Siapa tadi suara tu? Macam suara Akif Iman Ya. Akif Iman ada. Okey, suatu nombor kalau dia tak ada titik perpuluhan, siapa yang kena buat? Saya. Dekat mana titik perpuluhannya? Kat belakang. Siapa yang kena buat? Saya. Saya yang kena buat. Tapi sekarang nombor kita ni ada titik perpuluhan tak, Mia? Wazif? Dekat nombor kita ni ada titik perpuluhan tak? Ada. Ada titik perpuluhan. Jadi, kalau dah ada, tak payah buat. Kita ambil pensel, letakkan dekat titik perpuluhan. Okey.
Kita tengok ni operasi apa? Darab. Kalau darab nak guna teknik piring terbang, darab gerak ke mana? Gerak ke depan, betul. Okey, berapa kali nak gerak? Satu kali. Kenapa satu? Ada satu, betul. Betul. Okey, letakkan pensel dekat titik perpuluhan, pindahkan titik perpuluhan tu, lompat ikut satu celahan nombor. Jadi sekarang titik perpuluhan tu telah berpindah ke sini. Kita telah pindahkan dia. Okey. Bila kita dah pindahkan dia, kita tulis balik jawapan kita. RM 5.95 3 titik perpuluhan. Ini jawapan. Cikgu, kenapa titik sifar je? Kita buatkan lagi satu sifar. Sebab apa? Bila tajuk wang, bila ada sen, dia mesti ada dua nombor di belakang. Sen dengan puluh sen. Jelas atau tidak? Jelas. Jadi jawapan akhir kita macam mana cantiknya? RM50,953 tiada sen. Kalau nak tulis macam Rabia tadi pun boleh. RM RM50,953 boleh. Sebab sen dia tak ada nilai. Dua-dua ini boleh. Nampak atau tidak? Faham. Jelas? Faham. Jadi murid-murid, Cikgu Suhaimi sangat lega, sangat lapang otak Cikgu Suhaimi. Apa yang Cikgu Suhaimi terangkan terbang daripada tajuk darab hari tu dengan bahagi masa mula-mula tajuk yang darab dengan nombor biasa, bahagi nombor biasa tu, Cikgu ceritakan pasal piring terbang. Jadi murid-murid dah dapat kaitkan dengan dalam tajuk wang. Murid-murid bayangkan di tahun hadapan, kalau kita jumpa lagi soalan yang sama, Cikgu Suhaimi cakap piring terbang. Agak-agak Cikgu Suhaimi nak terangkan lagi tak pada murid-murid? Ataupun murid-murid dah boleh buat sendiri? Dah boleh buat sendiri. Ya, dah boleh buat sendiri. Sebab itulah belajar ini kena hari-hari dengar. Jangan miss kelas. Lagi-lagi subjek matematik. InsyaAllah nanti tak sampai tahun 5 pun. Dekat tahun 4 ni pun kita akan jumpa lagi yang boleh gunakan teknik piring terbang. Dah tak payah buat bentuk lazim. Masa kita lebih jimat. Betul tak? Sebab itu kelas kena dengar hari-hari. Okey, boleh kita teruskan kelas kita? Boleh. Okey, serius semua? Okey, baik, kita tengok contoh yang nombor tiger. Okey. Akila okey? Akila okey, Akila Daud? Arni okey? Okey. Okey, Akif Iman okey? Okey. Arsyad? Okey. Wazif? Ya. Mia Zara? Okey. Helmi? Okey. Fakihah Kalisha? Okey. Okey, Siti Aminah, Rabia? Okey. Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Fakihah Kalisha ni Cikgu Suhaimi macam tak perasan lah masa Cikgu Suhaimi dekat sekolah Anggerik. Kalau Akif Iman ni Cikgu Suhaimi perasan. Cikgu Suhaimi ingat muka Akif Iman ni. Fakihah Kalisha ni Cikgu Suhaimi tak dapat ingat. Okey, sebab murid perempuan. Akif Iman pun sebab dia murid lelaki. Jadi masa beratur dia duduk depan. Masa Cikgu Suhaimi kat sekolah Anggerik. Cikgu Suhaimi cam lah Akif Iman ni. Okey, baik, tak apalah. Okey. Okey, baik. Kita tengok contoh soalan yang seterusnya. Cikgu nak bimbing murid-murid apabila murid-murid buat latihan nanti, sama ada di buku teks ataupun di buku latihan yang ibu ayah belikan. Kalau jumpa soalan darab wang macam gini, mesti dah boleh buat sendiri. Ada tak yang beli buku latihan sendiri? Buku aktiviti latihan sendiri, buku matematik tahun 4. Beli kat Shopee ke, kedai buku ke? Ada tak yang ada yang sendiri? Bukan yang sekolah punya. Ada tak yang beli? Buku latihan tambahan. Tak ada. Okey, yang ada sekarang ni kita latihan buku teks dengan buku aktiviti sekolah belikan je. Betul tak? Sikit belamang cikgu tahulah. Kan? Yang lain tak ada beli tak apalah. Cukuplah yang buku teks dengan buku aktiviti yang pihak sekolah dah belikan masa awal-awal tahun. Okey? Kita habiskan yang tu dulu. Nanti kalau dah habis belajar, boleh beli lagi. Okey? Okey, RM864.70. Kita darabkan dengan 19. Okey, macam biasa. Buat bentuklah lazim. Okey.
Okey, darabkan dengan 19. Okey, kita selesaikan yang mana dulu, Helmi? Nombor apa? 1 ke nombor 9, Helmi? Nombor 9. Ya, 9 darab cipher. Wah. Cipher, Cikgu Sami sebut. Okey, sifar. 9 darab 7. 63. 60 tiger. Okey, 6 duduk atas. Tambah 6. 9 darab 4. 9 darab 6. 4. 36 tambah 6. 22. 42. Wah. 42. Okey, tambah 4 duduk dekat atas. Okey, 9 darab 6. 9 darab 54. 54. Jadi murid-murid mesti cekap mahir sifir macam Mia Zara. Tanya je 9 darab 6, 54. Okey? Jadi cikgu nak semua murid tahun 4 yang ada bersama Cikgu Suhaimi ini ataupun yang akan melihat rakaman ini, pastikan sifir dah hafal betul-betul dengan mantap di tahun 4. Tolong buat pada diri masing-masing. Sama ada yang ada live ni ataupun yang tengok rakaman nanti. Nasihat Cikgu Suhaimi sebelum masuk tahun 5, tahun 4 adalah tahun yang betul-betul wajib awak kuasai sifir. Kalau tanya Cikgu Suhaimi, tahun 4 adalah tahun yang paling wajib, yang paling mesti, paling dah kuasai sifir. Tanya dah boleh jawab. Kalau di tahun 5 masih something wrong in somewhere. Okey, bahayalah untuk diri murid-murid. So ingat, kalau rasa belum hafal sifir, belum kuasai dengan lancar, tolong betulkan sifir pada diri masing-masing. Di tahun 4 ini adalah tahun paling wajib. Jelas semua? Jelas. 9 darab 6, 54. 54 tambah 4. 58 tambah 5 58. ke atas. 9 darab 8. 22. 72 tambah 5. 77. Okey, boleh tulis macam itu. Okey. 1 darab 9 dah selesai. 1 darab sifar. 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 Okey. Okey, 1 darab sifar. Okey, betul Salah. Salah apa yang salah? Salah. Sebab Sifar lah. dekat depan. Apa yang salah? Bawah Salah. Oh, bawah 3. Alamak, sorry. Sorry, ampun, tuanku, ampun semua, ya ampun. Ampun, sorry, cikgu salah. Nasib baik, cikgu, terima kasih semua. Tepuk tangan untuk masing-masing. Bermaksud anak-anak murid Cikgu Suhaimi betul-betul teliti, betul-betul fokus tengok di skrin. Okey, tepuk tangan untuk diri masing-masing. Okey, seterusnya 1 darab berapa? 7. 7. 1 darab 7. 7. 1 darab 4. 4. 1 darab 6. 6. 1 darab 8. Dah penuh. Gariskan cantik tambah handsome. Sifar tambah tak ada apa-apa. Sifar 3 tambah sifar 3. 2 tambah 7. 8 tambah 4. 12. 1 tambah 7. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 4. 8 tambah 4. 12. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 6. 8 tambah 6. 14. 14. Okey, 1 tambah 7. 8 tambah 8. 16. Letakkan RM. Okey, dah siap dah jawapan kita. Dah siap ke belum jawapan kita ni? Kenapa belum lagi? Apa yang belum tu? Belum, cikgu. Titik tak ada. Titik perpuluhan tak ada. Baik, Cikgu Suhaimi dah tunjukkan kemahiran yang murid-murid akan jumpa di tahun 5. Bila kita darab dengan nombor perpuluhan, kita tengok. Kita keluarkan titik perpuluhan dia. Berapa kali TP dia ni?
2. 2 TP. Maka dekat jawapan masukkan balik 2 TP. Okey, dari terbelakang lompatkan 1 2. Baik murid-murid, tolong ingat ini tips dia. Bila kita nak lompat, satu kali lompat mesti ikut celah-celah satu nombor. Jangan lompat banyak-banyak nombor. Mesti ikut satu nombor, satu nombor. Jelas atau tidak? Jelas. Maka jawapan akhir kita ialah RM 16,429.30. RM16,429.30. Jelas semua? Jelas. Nampak tak cara darab bentuk lazim yang melibatkan sen dan melibatkan 2 digit? Nampak. Kenapa yang ni kita tak buat piring terbang? Sebab dia Sebab yang ada. Sebab yang ada sifar je. Sifar. Yang ada sifar saja. Kalau ada 1 dengan 9 tak boleh. Kalau 1 dengan sifar boleh. Bagus. Tepuk tangan untuk diri masing-masing. Yang boleh darab piring terbang, kita hanya darab dengan 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 dan 1 juta. Jutaria. Jutaria. Siapa dah main Jutaria? Ada tak yang main Jutaria? PKP ni. Ada tak yang main Jutaria masa PKP ni? Tak ada. Ada. Baik. Okey, baik. Oleh itu, murid-murid SK Belemang, sila catatkan latihan ini. Sila buat dalam buku MT3. Buku Mat 3. Soalan yang cikgu ingin anda buat ialah, dah sedia ke belum? Dah. Soalannya banyak Cikgu nak murid-murid buat soalan ni sebanyak 400 soalan. Boleh tak buat? Boleh. Soalan 1, soalan A dan B serta soalan D dan F. 400 soalan. Dah? Boleh? Dah, boleh. Alah, sikit sangatlah cikgu nak tambah lagi 100 soalan. 5, soalan nombor 2. So ada 500 soalan. Okey, boleh tak buat 500 soalan ini? Boleh. Boleh. Soalan nombor 2 tu apa benda tu? Drone. Siapa pernah main drone? Tak. Siapa pernah tengok drone? Tak. Pernah. Cikgu Sami takut nak main drone. Tengok. Cikgu Sami tengok orang main dekat depan rumah cikgu Sami dekat taman Dia main dah tinggi kan. Tiba-tiba tak tahu kenapa bateri dia kong ke apa kan. Zoom, jatuh. Boom. Terempah dekat tanah. Nasib baik dekat bawah tu tak ada orang. Dan drone dia tu tak adalah terlalu besar Nasib baik. Kalau tak, amik. Kena kan, bahaya kan. So, kena hati-hati kalau nak main permainan seperti ini, okey? Okey, itu sahaja pada minggu hadapan, hari Ahad. Hari Ahad minggu depan. Okey, Ahad minggu depan kita akan belajar bahagi wang. Okey, boleh? Cikgu Semi tak nak campur aduk lah. Satu kali kelas, satu tajuk kemahiran. Jadi kita tak campur aduk. So, sekarang 9.45 sebelum kita tamatkan kat sini, murid-murid boleh ambil buku, khususnya murid SK Belemang boleh buat latihan ni. Tak banyak soalan 500 saja Cikgu Semi memang Cikgu Semi ni memang garang orangnya. 500 soalan. Penat tak agak-agak 500 soalan ni nak buat? Tak. Murid-murid jadi bila kita rasa tak penat, kita rasa suka nak buat subjek matematik ni, itu adalah kelebihan untuk diri kita. Apabila kita dah mula suka dengan matematik, bila cikgu bagi latihan 500 soalan pun kita tak sabar nak buat, ada perasaan tak sabar tu, bermaksud kita dah sebati dengan matematik. Kita dah ready dengan matematik. Dan apa saja ilmu yang kita ada matematik ni, kita nak bawa semuanya ke sekolah menengah nanti. Murid-murid, memang di sekolah rendah tak ada peperiksaan besar. Peperiksaan besar untuk menentukan kejayaan murid-murid ialah di sekolah menengah, iaitu SPM. Tapi murid-murid, pesanan Cikgu Suhaimi sebelum kita ke sekolah menengah, apa segala ilmu yang nak pergi ke sekolah menengah tu berada di sekolah rendah. Bermulanya di sekolah rendah. Itulah yang kita akan bawa. Jelas atau tidak? Jelas. Minat itu, sebati itu, seronok itu, boleh buat matematik itu, semuanya bermula di sekolah rendah. Okey, dan cikgu harap seterusnya sampai sekolah menengah nanti awak berjumpa dengan cikgu matematik yang betul-betul cikgu matematik. Cikgu doakan, okey? Supaya cikgu matematik tu jaga awak betul-betul, terangkan betul-betul. Okey, itu saja. Ada apa-apa nak tanya? Cikgu yang Tak ada. Okey, siapa nak tanya tu? Rabia? A dengan B tu boleh
Buat piring terbang ke? Janganlah tanya lagi. Kalau dah tahu, sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Tengoklah sendiri. Boleh buat tak, Mia, Asyad, kalau soalan A dengan B tu? Boleh. Kenapa boleh? Sebab dia dah terus 10 kan. Okey, jadi persoalan Rabiah sudah dijawab oleh kawan kita. Terima kasih kawan-kawan yang menjawab. Terima kasih Rabiah kerana bertanya. Okey, itu saja. Ada apa-apa nak tanya lagi? Tak ada. Kalau tak ada, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di hari yang lain, di waktu yang lain. Panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi di TV Cikgu Suhaimi. Okey, bye semua. Selamat Hari Raya. Maaf Zahid dan Batin. Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey, Bye. sama-sama. Bye. Cikgu. Okey, Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terbaik semua. Semua terbaik. Baru mantap. Okey, bye.